belajar tahun lepas, sukatan serakan yang kita ada cari sisihan piawai, variance, apa lagi tu kalau kita tengok secara kita selalu iaitu graf titik, plot titik. Apa lagi yang kamu orang belajar? Okay, plot titik ni harap kamu orang masih ingat ini adalah data yang tidak terkumpul. Okay. Kenapa kita panggil data di tak kumpul? Iaitu kerana kita tidak membuat apa-apa pengelasan. Dia buat macam ni saja. Data tu tidak terkumpul. Maksud saya kita tidak kategorikan dia adalah berada dalam kelas yang mana. Lepas tu dalam sukatan serakan kita akan cari apa hari tu nilai cerapan terkecil, terbesar, Q1, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, variance, mean. Ini adalah yang kita belajar tahun lepas lah. Kekurangan, kelebihan dia. Lepas tu plot kotak. Okey, untuk 7.1 ini kalau kita tengok standard pembelajaran adalah kita membina histogram dan juga poligon kekerapan bagi satu set data tertentu. Dan ini adalah soalan yang sangat famous dalam SPM, iaitu membina histogram kerana markahnya adalah 12 markah paling besar. Sama ada dia akan keluarkan histogram ataupun poligon kekerapan ataupun objek. Dia ada beberapa lah dia punya graf dan bentuk graf dia untuk sukatan serakan ini. Macam mana bentuk histogram, macam mana bentuk poligon kekerapan, ini kita akan kita akan bincang dengan lebih detail di sini ya. So ini biasanya 12 markah juga akan fokus biar kamu orang faham macam mana nak bina histogram dan juga poligon kekerapan. Sebenarnya kalau faham cara dia tak susah lah sebenarnya nak bina histogram dan poligon kekerapan ya. Cuma cikgu tidak pasti kalau kamu orang ada tidak kertas graf di rumah. Kalau kamu orang tidak ada kertas graf di rumah, cikgu boleh bagi send soft copy untuk kamu orang untuk mencetak sendiri ke ataupun macam mana. Membina histogram dan poligon kekerapan. So semasa di tingkatan 4, kamu orang sudah belajar macam mana cara mentafsir bagi data tidak terkumpul. Macam yang cikgu tunjukkan tadi tuan, buku teks form 4 tu. Ada plot batang dan daun dan juga plot titik. Itu adalah untuk data tidak terkumpul. So bagi untuk data yang terkumpul, kita akan membina suatu histogram ataupun poligon kekerapan bagi data tersebut. So bila nak bina histogram, kita mesti tahu tentang selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas, kekerapan longgokan. So ini adalah yang kita kena tahu. Yang cikgu highlightkan menggunakan warna purple ini adalah data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Namanya, ini namanya data tak terkumpul. Itu yang kamu orang belajar tahun lepas. Data tak terkumpul menjadi data terkumpul. So ini adalah data yang terkumpul. Kenapa kita panggil ini data terkumpul? Kerana semua data-data itu tadi kita sudah kategorikan ataupun kita kumpulkan mengikut kategorinya yang tertentu. Okey. Contohnya di sini adalah kita tengok buku teks kamu orang 153. Harap dapat nampak dengan jelas 153 dikategorikan masuk di bawah kategori ini. Dia sudah dimasukkan ke dalam kategori ataupun sudah dikumpulkan dalam kategori 150 hingga 154. 158 dia sudah dimasukkan ke dalam kategori tinggi 155 hingga 159 dan seterusnya. That's why ini dipanggil sebagai data yang
terkumpul. Yang di atas ini data tak terkumpul, yang di bawah ini, jadual di bawah ini adalah data yang terkumpul. Okey. So untuk data terkumpul, pada mulanya dia akan ada dua kolom ataupun dua lajur, iaitu lajur tinggi dan kekerapan sahaja. Tinggi dan kekerapan sahaja. Kekerapan ini mewakili bilangan. Kata mudahnya, kekerapan itu adalah bilangan. So daripada jadual ini, maka nanti dia akan cari apakah had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, kalau kita tengok di sini, tengok di atasnya ada formula tadi kan. Tapi cikgu nak kamu orang faham macam mana nak mencari benda ni. Cikgu padamkan ini. Untuk mencari had bawah, senang sahaja. Semua nombor yang sebelumnya ataupun semua nombor di dalam kelas ini kita panggil sebagai selang kelas. Selang kelas 145 hingga 149 kita panggil sebagai selang kelas. Selang kelas di antara 145 sehingga 149 itu kita panggil selang kelas. Nombor yang sebelumnya ataupun nombor yang awal itu kita panggil sebagai had bawah. Adalah sebagai had bawah. Nombor yang sebelumnya di dalam selang kelas itu adalah mewakili had bawah. Nombor yang selepas itu adalah mewakili had atas. Ini bukannya tolak, ini maksudnya 145 sehingga 149, bukan tolak maksud ini. Dia adalah 145, tinggi 145 sehingga tinggi 149 cm. Kemudian kalau kita nak cari titik tengah senang sahaja. Nombor had bawah tambah dengan had atas kita bahagikan dengan 2. Nombor ini kita tambahkannya had bawah tambah dengan had atas kita bahagi 2. Itu namanya titik tengah. Kenapa bahagi 2? Sebab dia adalah berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Ataupun dengan kata lain 145, 146, 147, 148, 149. So apakah nombor di tengah-tengah? Iaitu nombor 147. That's why kenapa titik tengahnya adalah 147. Bahagi 2, had bawah bahagi dengan tambah had atas bahagi 2. Itu adalah untuk mencari titik tengah. Titik tengah selang kelas. Sempadan bawah selalunya dia ada 0.5 belakangnya. 0.5 titiknya perpuluhan 5. Kalau kamu perasan sini boleh nampak dia punya corak dia ada 1.5 di belakang dia. So untuk mencari sempadan bawah memang ada formula di atas, tetapi cikgu tidak galakkan kamu orang hafal dia punya formula tu. Cikgu nak fahamkan kamu orang dia punya konsep macam mana kamu orang nak hitung. Kalau ingat formula saja nanti lalas kamu orang lupa macam mana nak hitung. Untuk sempadan sempadan bawah dulu kita tengok had bawah. Had bawah untuk mencari sempadan bawah, dia had bawah tolak dengan 0.5. Had bawah. Ataupun dengan kata lain, untuk konsepnya yang mudah, kerana kita tahu bahawa had bawah adalah 145, sebelum 145 adalah 144, kemudian 145. So di tengah-tengahnya adalah 144.5.
Di tengah-tengah di antara 144 dengan 145 adalah 144.5. So itu adalah cara dia untuk buatnya. Tengok nombor yang sebelumnya tu, itulah sempadannya. So itu maksudnya sempadan bawah dia, maksudnya sempadan di antara 144 dengan 145 adalah 144.5. Kalau sempadan atas, kita tengok had atas. 149, 150. So di antara 149 dengan 150, tengah-tengahnya adalah 149.5. So itu akan menjadi sempadan atas. Dan kalau nak cepat, selalunya saya ajar pelajar buat sempadan atas dahulu. Kerana sempadan atas senang sahaja, iaitu had atas kamu tambah dengan 0.5 sahaja. Inilah sempadan atas. So untuk sempadan atas dengan had atas, bezanya tambah 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 sahaja. Sempadan bawah, kamu copy bermula dengan 1495 tu, copy masuk ke sebelah dia. Salin sampai 169.5. So tak payahlah letak 174.5 di sini sebab data kamu cuma sampai baris itu sahaja. So kita patah balik, kerana di sini dia adalah menentukan saiz selang kelas. Ini adalah kelas-kelasnya. Apa yang dimaksudkan dengan selang kelas? Apa yang dimaksudkan dengan kelas? Selang kelas, saiz selang kelas. Ini jadi kelas. Kalau cikgu tukar ini menjadi yang sesuatu yang kamu orang boleh faham. Contohnya 5AL, kelas 5AL, 5 biji, 5 CL, 5 DR, 5 EP, 5 FG. So kalau cikgu tukar dalam bentuk ini, kamu fahamlah bahawa ini adalah semua adalah peta ini adalah mewakili kelas. Jelas So maksudnya contohnya kelas 5AL ada 2 orang, 5 biji 3 orang, 5 CL ada 6 orang. Itu contoh dia. Itu contoh untuk kamu orang faham apakah maksud kelas, selang kelas dan juga saiz selang kelas. Untuk ini kelasnya pula, instead of kita tulis dia punya selang kelas ni adalah 4AL, 5AL, 5 biji semua tu, kita juga boleh gunakan nombor. Kelasnya adalah 145 hingga 149. So ini kita panggil selang kelas. Kerana dia ada nombor awal dan nombor akhir ataupun had bawah, had atas. So ini kita panggil sebagai selang, iaitu 145 sehingga 149. Itu adalah selang dia. And then saiz selang kelas. Berapa saiz selang kelas? Saiznya maksudnya adalah apakah kategori yang kita muatkan di situ. Kalau kita tengok selang kelas kita adalah 145 sehingga 149. 145 hingga 149. So dia bermula dengan 145, 146, 147, 148, 149. Jadi berapa saiznya? Iaitu sama dengan 5. Maksudnya di sini hanya orang yang dalam kategori 5 ini sahaja boleh masuk ke dalam kelas ini. Hanya 5 orang yang ada dalam kategori ini yang boleh masuk ke dalam kelas 145 hingga 149. 5 kategori ini sahaja, iaitu 145, 146, 147, 149 dan juga 148. Itu dinamakan sebagai saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Ataupun untuk saiz selang kelas, kalau kita tengok formulanya di sana, untuk saiz selang kelas, iaitu had atas 149 tolak dengan had bawah. Tolak sama dengan 5.
So ini adalah cara kita menentukan saiz ataupun kita nak tahu saiz selang kelas tu adalah apa. Okay, so ini adalah kita nak tengok dia punya berapakah saiz selang kelas. Okay, kita tengok balik data yang tidak terkumpul ini. Formula ini, saiz selang kelas ini adalah kita nak tengok dia punya berapa yang tadi tu sama dengan 5 kan. Okay, macam mana kita tahu bahawa dia adalah 5? Di sini ada formulanya. Nombor yang paling besar tolak yang kecil. Okay, nombor yang paling besar, kalau berdasarkan data ini, apa nombor yang paling besar? 168. Ada yang besar lagi? 173 lagi besar. So nombor ialah 173 paling besar. Okay, ada dia punya langkah kerja sini ya. So nombor 173 adalah paling besar dan nombor yang paling kecil adalah 145 daripada jadual ini. Kemudian kita tolakkannya, 173 tolak 145 bahagi dengan 6. So maksudnya sini nombor 6 ni, mana datang nombor 6 ini? Ini adalah daripada soalan ataupun kita yang nak sendiri. Okay, kita sendiri yang nak berapa kelas. Okay, macam semanggang lah. Kalau kita ada 120 orang murid, berapa kita nak buka bilangan kelas? Kalau pengetua kata okey 7 kelas, buah kelas, bagi 7 lah. That's why macam ni lah, ada bagi 6. So kita ada nak 6 kelas sahaja. Okay. So kalau kita tengok 120 bahagi 7 bersamaan dengan 17.14. Maksudnya dalam satu kelas itu cuma boleh ada murid dalam 17 hingga 18 orang sahaja. Okey. So itu maksudnya. So ini pun sama juga. Dalam situasi ini kita bahagikan dengan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas ini mana datanya biasanya ada dinyatakan dalam soalan. Okey. Bilangan kelas ini boleh juga kalau kita nak jadikan 5. Okay, kalau 5-nya kalau jadi 5, maka nanti dia punya dalam jadualnya sudah berbeza lah. Okay, sudah berbeza. Okay. So saiz selang kelas adalah 5. Okay, saiz selang kelas adalah 5. Maksudnya, apa maksud 5 ini? Dia bermula dengan 145, 146, 147, 148, 149. So 5 sahaja boleh muat. Boleh muat dalam satu kelas. 5 kategori ini sahaja dalam satu kelas. Okay. Untuk yang lain, kalau contohnya ada lagi 150, maka dia akan berada dalam kelas yang berbeza. Okay. So inilah contoh satu, macam mana nak menentukan kesemuanya. Yang cikgu letak dalam petak warna merah ini adalah data tidak terkumpul. Okay. Data tak terkumpul. Okay. Hat bawah, nombor yang berada di awal dalam selang kelas tu 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. Okay. Hat bawah simple. Hat atas 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan juga 90. Okey, hat bawah, hat atas tu senang nak cari dia, tak perlu nak tengok dia punya formula. Okay. Titik tengah, macam mana kita nak tengok titik tengah? Okey, jadi untuk titik tengah, hat bawah tambah hat atas bahagi 2. Ataupun kalau kamu orang lupa formula dia, kamu orang boleh buat senarai. Maksud cikgu senarai di sini adalah 21, 30. Apakah nombor di tengah-tengahnya? Kamu potonglah dari kiri ke kanan, potong. Potong, tengok apa yang last berada di tengah. 5 dan juga 26. Maksudnya tengah-tengahnya adalah 25.5. Okay.
Tengah-tengahnya, di tengah-tengah di antara 25 dengan 26 ni adalah 25.5. So titik tengah ini adalah 25.5. Seterusnya 35.5. Just follow saja. So ini adalah cara nak menentukan titik tengah. Untuk kekerapan, macam mana kita nak menentukan kekerapan? Kita menggunakan kaedah gundalan. Di sini bila kamu orang pindah data ataupun bila nak cari kekerapan, cikgu nak nasihatkan kamu orang buatlah dengan berhati-hati. Okey. Guna kaedah pangkah. 31 pangkah. Di mana kumpulan 31? 61 berada di kategori kelas 61 hingga 70. Ini 6, 11, 9, 7 dan 5. So ini adalah menggunakan kaedah gundalan. So kalau kita ada satu set kelas, contohnya adalah tinggi Cn, dan kita mula dengan 0.1 sehingga 0.5 contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 0.6 sehingga 1.0, 1.1 sehingga 1.5, 1.6 hingga 2.0. Okey. So untuk had bawah cikgu letak HB sini ya, guna singkatan. So tak ada masalah, kita pakai semua nombor yang awal itu had bawah. Okey, had bawah. Kalau had atas, cikgu pakai HA ya untuk singkatkannya, nanti dia besar, grafnya besar. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Titik tengah. Okey, untuk mencari titik tengah, nombor itu kita tambahkannya, had bawah tambah had atas bahagi 2. Okey, 0.1 tambah 0.5 bahagi dengan 2 sama dengan 0.6 bahagi 2 sama dengan 0.3. So 0.3 pada ini 0.8, 1.3, 1.8. So itu dah settle kerana dia ada formulanya had bawah tambah had atas. Macam mana pula dengan sempadan bawah dan juga sempadan atas? Kalau nombor itu adalah nombor bulat, jadi kita letak 0.5 belakang dia. Tapi kalau sudah nombor itu sudah ada 0.5 macam ini, ada titik puluhan, takkan kita nak letak 0.5 tak logikan. Sebab untuk sempadan atas, selalunya kita akan rujuk iaitu had atas. Kita akan rujuk had atas. So, kalau dia adalah sempadan atas 0.5, jadi impossible kita nak letak 0.5 kan. Jadi padamlah perpuluhan tu jadi 0.55. 1.05 tambah 5 belakang dia 1.55, 2.05. Okey. Sebab dalam satu nombor tu takkan ada dua titik perpuluhan kan. Kemudian salin. Salin ini
yaitu 0.55, 1.05, 1.55. Dan nombor yang ini dalam peta merah ini, iaitu kita tengok 0.1. Okay, kerana dia adalah refer kepada sempadan bawah sebenarnya. Sempadan bawah 0.1 sebelum 0.1 adalah kosong. Sebelum 0.1 dia adalah kosong. Jadi di antara kosong dan 0.1 dia adalah 0.05. Di antara kosong dengan 0.1 adalah 0.05. Bahagi 2 saja.